Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita start kelas kita malam ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey, sebelum tu cikgu nak semak tengok. Takut cikgu syok sendiri je. Boleh respon tak? Dengar tak suara cikgu? Dengar. Oh, Dengar. okey, alhamdulillah. Dengar cikgu. Okey, dengar tak apa. Risau takut cikgu syok sendiri lah. Dengar apa tak dengar apa pun. Okey, jadi cikgu nak teruskan dengan apa? Kita sambung di sinilah senang. Sebab di sini tempat yang sesuai untuk semua kelas. Okey, hari tu kita dah tengok dah berkaitan dengan macam mana kita nak jana tenaga elektrik, daripada mana sumber tenaga elektrik kita dapat. Jadi malam ni kita nak tengok nak sambungan dia berkaitan dengan arus terus. Okey, arus yang kita guna ni, sumber elektrik yang kita guna ni ada dua aja sebenarnya, iaitu arus terus dan juga arus ulang-alik. Apa yang dimaksudkan dengan arus terus? Ialah arus elektrik yang mengalir dalam satu arah sahaja. Maksudnya dia bergerak satu arah lah. Satu arah. Dan kebanyakannya kita tengok dalam gambar ni lah. Lampu suluh, kereta kontrol, kalkulator. Iaitu bahasa mudahnya peralatan yang menggunakan bateri. Peralatan yang menggunakan bateri, kita gunakan arus terus ni. Arus terus. Okey. Contoh-contoh dia, sel suria, contoh penjana ataupun sumber yang menghasilkan arus terus ni, mudah dia bateri lah, ataupun sel suria, sel solar, dan juga akumulator. Akumulator ni inilah inilah ni yang cikgu tunjuk ni. Bateri kereta, okey. Tak keluar gambar. Cuba hang drag pergi kiri. Kanan, kiri. Gerak-gerakkan gambar tu, nanti ada yang presentation tu. Ataupun Kristina kalau tak boleh, keluar masuk balik. Okey. Okey, siapa tak bergerak? Sana. Internet cikgu yang tak stabil. Internet cikgu yang tak stabil rupanya. Okey, dengar balik tak suara cikgu? Oh, dengar, okey. Okey, jadi kita sambung. Tadi kita dah tengok dah arus terus. Sekarang kita nak tengok arus ulang-alik. Arus ulang-alik. Arus ulang-alik ni bermaksud dia dinamakan ulang-alik sebab dia berubah-ubah. Aliran dia. Kalau tadi kita sambung ke sumber positif lah. Kan? Sumber negatif. Yang ni kita dia punya sumber dia positif negatif tu dia bertukar-tukar. Positif negatif tu dia bertukar-tukar. Sebab itulah kalau kamu tengok sebenarnya TV kamu, kamu gunakan handphone, kamera handphone, kamu tengok tala dekat TV dia jadi berbelang-belang, kan? Dia jadi berbelang-belang. Sebenarnya membawa maksud sebenarnya segala peralatan elektrik
Sebenarnya dia on off on off on off. Tapi dalam kelajuan yang tinggilah. Kelajuan yang tinggi. Sebenarnya macam skrin handphone, skrin komputer, skrin TV kamu tu sebenarnya dia berkelip-kelip. Dia berkelip-kelip sebenarnya. Cuma kita tak nampaklah dia berkelip. Sebab apa? Sebab dia dalam kelajuan yang amat tinggi. Macam lampu yang kamu dekat rumah kamu sekarang kamu pasang lampu kan. Jadi lampu kamu tu pun sebenarnya sedang berkelip-kelip sebenarnya. Cuma kita tak perasan kata dia berkelip lah. Okey. Okey, ada soalan berkaitan dengan arus ulang alik dan arus terus? Kalau ada boleh on mic, boleh tanya, tak ada masalah. Ada soalan? Tak ada ni, faham semua ni. Okey, tak apa. Kita masuk kepada OSK iaitu osiloskop sinar katod. Okey. Apa benda OSK ni? Okey nah. OSK ni ialah sebuah alat elektronik yang kita boleh gunakan untuk kita nak tunjuk perbezaan bentuk graf, arah arus dan perubahan voltan bagi arus terus dan arus ulang alik. Kedua-duanya kita boleh cek. Alat ni kalau kamu tengok sama macam yang digunakan yang doktor buat apa tu. Doktor cek orang dalam ICU tu kan. Duk tek 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 tu mati ya kan. Jadi alat ni lebih kurang macam tu lah. Macam tu lah petunjuk dia tu. Cuma yang ni kita gunakan dia untuk mengesan arus elektrik lah. Perubahan arus voltan. Arus dan juga voltan, perubahan-perubahan dia lah. Okey. Macam mana nak gunakan dia? Okey. Kita tengok dia ada banyak tombol. Banyak tombol-tombol dia. Okey, kita tengok daripada atas lah. Atas sebelah kiri. Gandaan Y. Okey. Gandaan Y ni fungsi dia untuk mengubah magnitude ketinggian tumpuk cahaya. Pesongan Y pula untuk menyelaras kedudukan tumpuk cahaya secara menegak. Kemudian pesongan X untuk menyelaras kedudukan tumpuk cahaya secara mengufuk. Okey, switch arus terus dan arus ulang alik kita boleh set dia lah. Sama ada kita nak kesan tu arus terus ataupun arus ulang alik kita boleh pilih dia. Kita boleh pilih AC, DC tu. Dia tulis bahasa Inggeris dia AC tu maksudnya alternate current, arus ulang alik. DC tu direct current lah. Okey. Seterusnya sebelah kanan atas tombol kawalan keamatan. Maksudnya kecerahan dia lah. Kita nak kontrol kecerahan tumpuk pada skrin OSK ni. Okey, kemudian tombol kawalan fokus. Kamu nak ketajaman titik tu. Kan, titik tu kita nak tengok ketajaman dia. Kita boleh guna tombol kawalan fokus. Okey, dasar masa untuk mengawal pergerakan tumpuk cahaya melintasi skrin secara mengufuk. Okey, itu ialah fungsi-fungsi ataupun switch dan tombol kawalan pada OSK ni lah. Okey, jadi kita nak ke 6.2 iaitu transformer. Okey. Sebelum cikgu nak terang, boleh respon sikit. Apa yang ada dalam kepala kamu bila sebut transformer ni apa yang ada dalam kepala kamu? Okey, boleh respon? Robot. Okey, robot. Lagi? Lagi? Apa lagi? Robot. Kawan kamu dah sebut dah robot tadi. Lagi? Sebut transformer ni orang ingat apa? Decepticon kan? Bumblebee. Autobot kan? Okey. Jadi sebenarnya bukan yang tu. Bukan yang tu yang kita nak belajar. Okey. Transformer ni ialah apa yang dimaksudkan sebagai alat pengubah lah. Alat pengubah. Okey. Dia nak ubah apa benda? Sebenarnya dia nak ubah
voltan. Dia nak ubah voltan. Okey. Transformer ni ada dua jenis sahaja, iaitu injak naik dan juga injak turun. Iaitu fungsi dia untuk nak menguatkan arus dan mengurangkan arus elektrik lah. Voltan dan arus ni. Okey. Jadi kita tengok dia diperbuat daripada beras pula. Teras besi lembut berlamina. Okey, di mana kita ada gegelung primer dan juga gegelung sekunder. Gegelung primer ialah sumber bekalan arus elektrik dan sumber gegelung sekunder ialah beban lah. Beban ni maksudnya alat elektrik yang kita nak pasang. Kita nak pasang alat elektrik dia, kita sebut sebagai beban. Bekalan AU arus ulang-alik ni ialah sumber bekalan yang kita nak supply dekat dia lah. Okey nah. Okey, transformer merupakan alat mengubah voltan bagi arus ulang-alik sahaja. Arus terus tak boleh gunakan transformer. Transformer ni kita gunakan untuk arus ulang-alik. Okey. Transformer ringkas terdiri daripada satu teras besi lembut berlamina yang dililit oleh dua gegelung dawai bertebat. Okey, iaitu gegelung primer dan juga gegelung sekunder. Jadi kamu kena faham lah. Primer ni arus masuk, sekunder arus keluar. Okey. Jadi, kita tengok apa beza transformer injak naik dan injak turun ni. Okey dah. Okey, beza dia ialah kita tengok bilangan gegelung dia. Bilangan gegelung dia. Okey, kalau kita tengok transformer injak naik, gegelung primer sikit. Gegelung sekunder banyak. Jadi membawa maksud voltan nanti dia akan dinaikkan. Voltan akan dinaikkan. Okey. Untuk transformer injak turun pula, kalau kamu perasan di situ, ni iaitu bilangan dia lebih banyak dan sekunder bilangan dia lebih sedikit. Jadi simbol dia kamu boleh tengok di sini. Kan? Ini primer dia lukis sikit je. 3 gelung. Ini untuk simbol lah. Kalau yang ni 4 gelung kan. Jadi sini 4 gelung. Sini 3 gelung untuk injak turun. Okey. Jadi boleh faham lah. Transformer injak naik. Primer sikit. Sekunder banyak. Injak turun. Primer banyak. Sekunder sikit bilangan gelung dia. Okey, walaupun simbol dia macam ni, ada juga kadang dalam bila kalau kamu belajar fizik apa semua nanti dia akan simbol dia boleh juga jadi dia bubuh dalam bentuk nisbah. Dia tak tulis macam ni, dia tulis di atas ni nisbah. 3 nisbah 1 kan. Jadi kamu kena tahulah. Okey. Okey, fungsi transformer. Apa fungsi transformer ni? Nak lawan dengan makhluk asing ke? Kan? Kawan-kamu kata tadi robot kan? Bumblebee, Decepticon semua. Okey, fungsi transformer dalam penggunaan peralatan elektrik di rumah. Kita tengok apa fungsi dia sebenarnya. Okey, di Malaysia, voltan bagi bekalan arus ulang-alik yang kita bekalkan ke setiap rumah ialah 240 volt. Kamu kena ingat tu. Bekalan arus elektrik dia yang kita bekalkan ke rumah ialah 240 volt. Jadi, kalau kamu tengok peralatan elektrik, contohnya handphone kamu. Kan? Handphone kamu gunakan bateri berapa volt? Kalau USB, tempat port cas USB tu berapa volt? Siapa boleh respon? Berapa volt USB kamu tu? Duk cas handphone je. Tak pernah tengok. Siapa boleh respon? Boleh on mic? USB. Cas handphone nombor tu, berapa volt? Ada orang ke? Kan cikgu duk syok sendiri dari tadi ke? Boleh respon?
Charger handphone. Berapa volt? Kalau tak ada, capai charger handphone nombor tu tengok. Dia tulis berapa volt di situ. 19 volt. Okey, lagi? Ada lagi siapa? Boleh tengok dekat charger handphone tu ada. Cari je. Ada dia tulis di situ. Di kepala charger tu. Siapa lagi nak respon? Krik-krik ni. Tak ada. Kenapa tak pakai charger? Kan? Habis bateri, tukar bateri baru. Okey. Jadi kalau kamu cari dekat charger handphone kamu tu, kamu akan nampak. Dia tulis di situ kan. Lebih kurang 5 volt sahaja. Voltan dia ialah 5 volt. Jadi, arus elektrik di plug kamu tu ialah 240 volt. 240 volt. 240 volt masuk dalam handphone nampak, meletup. Kan? Meletup. Kita tak mau pakai 240. Kita nak pakai 5 volt sahaja. Jadi, itulah fungsi transformer. Kan? Jadi, kita akan gunakan transformer injak turunlah kalau dah kes tu. Dalam kes tu, kita akan gunakan transformer injak turun. Sebab daripada 240 volt, kita nak bagi jadi 5 volt sahaja. Okey. Inilah. Kan? Dalam charger handphone apa tu. Ni bawah ni nampak ni. Bawah ni sebenarnya ada dia tulis. Berapa voltan, berapa ampere dia. Okey. Jadi di sini kalau kamu tengok, mana transformer? Yang mana transformer? Dalam ni. Ni nampak ni. Ada ketul kecil ni kan. Satu benda yang macam satu ketul apa? Ni. Kalau kamu ada charger handphone yang rosak di rumah. Kalau ada charger handphone yang rosak di rumah, kamu boleh buka dia. Buka casing dia. Jadi kamu buka ni. Ambil ni, tengok. Dia kalau kamu perasan, dia ada banyak wire-wire yang halus. Wire yang halus. Dibelit kan pada teras besi belamina tadilah. Kamu boleh tengok di situ. Okey. Ni transformer yang besar sikit. Dalam handphone tadi kecil lah. Yang ni besar sikit. Kamu boleh tengok dalam TV-TV lama. TV-TV lama, radio. Ada ni satu ketul besar ni. Kalau ada yang rosak tu boleh pecahkan tengok. Okey. Dalam transformer ni dia akan ada arus pusar. Okey, arus pusar ni dia terbentuk dalam teras besi, dikenali sebagai arus pusat lah. Arus arohan ni. Arus arohan yang terbentuk dalam teras besi dalam transformer dikenali sebagai arus pusat. Arus arohan ni. Okey. Jadi kamu dalam arus arohan ni, arus pusar ni kita kena selesaikan masalah arus pusar ni. Kita tak nak arus pusar ni sebenarnya. Di mana pembentukan arus pusar dalam transformer akan mengurangkan kecekapan transformer tu. Transformer tu akan jadi tak cekap lah. Okey lah. Transformer akan jadi tak cekap. Kalau dia ada arus pusar tu. Okey. Okey, oleh itu, teras besi berlamina kita gunakan. Kita gunakan teras besi berlamina ni untuk mengurangkan arus pusar tadi. Dan meningkatkan kecekapan transformer tersebut. Jadi, itulah fungsi besi berlamina tu. Kenapa kita bubuh besi berlamina tu? Besi berlamina ni kalau kamu tengok ni banyak ni. Dia lapiskan kepingan-kepingan besi ni sebenarnya. Okey, apa benda teras besi berlamina ni? Teras besi berlamina ni sebenarnya ialah lapisan besi lembut dan lapisan penebat yang kita susun secara berselang-seli. Kita bubuh besi lamina,
kita bubuh penebat besi lamina, penebat besi lamina, penebat. Secara berselang-selilah. Okey. Jadi transformer ni kita banyak yang kita dapat selesaikan masalah dalam kehidupan kita ni menggunakan transformer kan. Kita boleh guna transformer. Okey. Salah satunya di rumah setiap orang mesti ada kipas kan. Kalau ada yang kipas ceiling yang ada macam yang dalam kelas tu kan, yang tombol tu, inilah sebenarnya ini sebenarnya ialah transformer di dalam tu sebenarnya. Ada transformer. Jadi macam mana arus elektrik macam mana kipas tu kita boleh, yang kita tahu sebelum ni 0, 1, 2, 3, 4, 5, betul tak? Kan 5 paling laju, nombor 1 paling slow, 0 berhenti terus. Kan? Tapi kita tak pernah ambil tahu pun apa benda dalam tu. Jadi hari ni kita nak belajar iaitu kotak kawalan kelajuan kipas siling ni sebenarnya menggunakan konsep daripada transformer lah. Menggunakan transformer di dalam tu. Okey. Jadi, kalau kita tengok di sini, okey. Cikgu tak nak kamu tengok gambar ni, susah faham. Kan? Tengok ni yang litar skematik ni di sebelah ni. Okey, dekat simbol dia ni. Okey, kita tengok arus yang kita masukkan ialah 240 volt. Jadi, lilitan primer, gegelung primer nampak ni banyak ni. Kan? Banyak. Okey. Gegelung sekunder. Okey, jadi kita nak dapatkan 0 volt. Kita nak dapatkan 0 volt bermaksud dia tak ada gegelung lah. Kan? Atas sekali ni tak ada gegelung. Maksudnya wire dia just P kosong lah. Kan? Okey, kemudian kita nak nombor 1. Bila nombor 1 lebih kurang 2 volt lah. 2 volt. Jadi kita bubuh belit lah banyak sikit untuk dapatkan 2 volt. Kemudian kita nak dapat volt 4 volt. Kita belit lagi banyak. Nak dapatkan 6 volt lagi banyak. Dan paling banyak ialah 10 volt lah. Kan? Jadi kita akan dapat 10 volt tu untuk menggerakkan maksimum nombor 5 lah kipas kita tu. Nombor 5 kipas kita. Jadi macam mana kita nak kawal kelajuan kipas tu? Sebenarnya menggunakan transformer ni lah. Okey, ada soalan setakat ni? Kalau ada soalan boleh type pun boleh. Kalau kata segan nak bercakap ataupun cikgu lagi suka sebenarnya on mic. Sebab cikgu terus kita boleh dengar suara kan. Okey, ada soalan? Tak ada? Kalau ada boleh tanya. Okey, kalau tak ada tak apa. Kita pergi ke yang ni hampa pening sikit ni. Ini ngajak dalam kelas pun pening. Tambah ajak dalam online ni harap mudah faham lah. Okey. Sebenarnya mudah je. V tu bermaksud berapa voltan dia. N tu ialah bilangan lilitan dia. Ni hafal rumus ni je ni. Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Jadi, voltan primer berapa, voltan sekunder berapa, sama dengan bilangan lilitan primer dengan bilangan lilitan sekunder. Dalam soalan, selalunya dia akan bagi dah 3. Satu je kita suruh cari. Satu je dia suruh cari. Jadi, macam mana nak selesai dia? Rumus ni, rumus matematik biasa sahaja. Iaitu kalau kamu nak cari Vp, Vs ni bawa pi ke kanan. Jadi Np per Ns. Bila bahagi pi ke kanan jadi apa? Darab lah. Kan? Jadi Np per Ns darab dengan Vs. Untuk cari Vp. Kalau nak cari Np. Vp per Vs darab dengan Ns pula. Jadi pusing-pusing simple matematik sahaja. Okey. Nisbah voltan primer kepada voltan sekunder adalah sama dengan nisbah bilangan lilitan gegelung primer
kepada bilangan lilitan gegelung sekunder dalam sebuah transformer yang kita tengok tak salah. Kan? VP per VS sama dengan NP per NS tu. Okey. Okey, kita tengok contoh dia dalam soalan selalu dia suruh kira macam ni lah. Okey. Kalau kita tengok, okey, voltan primer dia bagi tak? Dia bagi 240 kan? Kemudian, bilangan lilitan primer pun dia bagi 120. Bilangan lilitan sekunder, NS ni, dia tak bagi. Jadi, hak ni dia nak suruh kita cari. Nak suruh kita cari yang ni sebenarnya yang dia tak bagi ni. Kemudian, voltan sekunder, dia bagi dah 40 volt. Jadi, isi je lah. Isi je lah. Dia kata, berapakah bilangan gegelung sekunder supaya mentor dapat menyala dengan kecerahan yang normal. Jadi kamu nak tahu berapa bilangan lilitan yang kita perlu belit di NS ni. Tengok cara penyelesaian dia. Okey. Mentol akan menyala dengan kecerahan normal sekiranya dibekalkan dengan 40 volt. Jadi mentol tu dia akan menyala dalam keadaan normal bila kita bekalkan dia 40 volt. Okey. Voltage output 40 volt, voltage input 240 volt, bilangan lilitan primer 120. Jadi, ni yang cikgu kata tadi. Kan? Kamu isi je masuk. Kan? 240 per 40 sama dengan 120 per NS. Jadi, simple matematik. Kan? Simple matematik. Hampa tolak kiri kanan tu. Takkan cikgu nak mengajak ke? Cikgu matematik hampa lah ajak yang tu. Okay, sepatutnya dah kuasai dah ni. Okey. Jadi, NS sama dengan 120 darab dengan 40 bahagi dengan 240. Jadi, sama dengan 20. 20 apa? 20 bilangan lilitan gegelung sekunder. Jadi, NS sama dengan 20. Mudah je. Kan? Isi masuk je sebenarnya. Isi masuk je. Lepas tu, itulah yang pi kiri kanan tu. Kalau tambah, pi sebelah jadi tolak. Kalau tolak, pi sebelah jadi tambah. Kalau bahagi, pi sebelah jadi darab. Darab, pi sebelah jadi bahagi. Okey. Okey. Ada soalan tadi berkaitan dengan pengiraan tadi? Nanti cikgu akan bagi kuis dalam Google Google Form. Nanti boleh jawab lah kuis tu. Okey. 6.3 penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Jadi, kamu tengah guna tenaga elektrik sekarang. Macam cikgu tengah guna aircon, guna lampu. Kan? Tengah guna laptop. Semua peralatan elektrik yang kita gunakan ni, dihantar. Macam mana dihantar kat kita daripada stesen jana kuasa. Itu kita dah belajar dah 6.1. Iaitu stesen jana kuasa. Macam mana elektrik dihantar lah. Okey. Fungsi-fungsi komponen dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Okey. Sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik yang menghubungkan stesen jana kuasa ke rumah anda. Okay, kita tengok. Inilah macam mana tenaga elektrik dibekalkan. Tak naik kita tunggu sat. Presentation. Internet cikgu slow. Okey, dah naik dah. Okey, penjana di stesen jana kuasa lazimnya menghasilkan arus ulang-alik dengan voltan 11 kilowatt. 11 kilowatt ni bermaksud 11,000 volt. Yang orang kena elektrik dekat rumah tu 240 volt tu pun boleh mati dah kan. Yang orang duk kena elektrik kat rumah, terkena renjatan elektrik tu 240 volt pun dah hangit dah kena. Yang ni kamu tengok 11,000 volt ataupun 25,000 volt. Kalau kena rentung. Bukan terbakar lagi dah, rentung. Okey. Tapi sebenarnya kita tengok dah ni stesen jana kuasa ni hasilkan 11,000 volt, 25,000 volt. Tapi sebenarnya masih belum cukup lagi untuk nak hantar ke rumah kita tu
sebenarnya kalau kata kita hantar 11,000 watt, 25,000 watt daripada stesen jana kuasa yang jauh tu, di tengah perjalanan, di tengah perjalanan dia kod kabel tu akan hilang. Voltan dia akan drop. Akan drop. Silat-silat sampai di rumah kita 10 volt lah. Kan? Nak masak nasi macam mana sampai 10 volt saja. Jadi apa yang bukan TNB lah. Apa yang kita boleh buat untuk stesen jana kuasa ni kan? Kalau di Malaysia di Semenanjung TNB lah. Kan? Kalau di Sarawak, Sabah lain lah. Dia syarikat yang menguruskan bekalan elektrik di sana lah. Kalau di Malaysia, di Semenanjung, kebanyakannya kita di bawah TNB lah, dimonopoli oleh TNB. Okey. Arus ulang alik dari stesen jana kuasa ini kemudiannya dialirkan masuk ke transformer injak naik. Walaupun dah 11,000, 25,000 kilowatt pun kita nak bagi naik lagi. Nak bagi naik lagi iaitu arus ulang alik tadi dinaikkan sehingga nampak ni berapa? 132,000 watt, 275,000 watt ataupun setengah juta watt. 500,000 watt. Setengah juta watt lah ni. Kalau kena hak ni, tak ada mengucap. Jadi, kita gunakan transformer injak naik. Jadi, sebab itulah kalau kamu perasan, kan, ada satu laluan TNB yang tiang besar-besarnya ada wire tu kan. Dia tulis, awas, kabel tegangan tinggi, kabel voltan tinggi di atas kan. Dia ada bagi signboard, dia tulis di situ. Sebab apa? Memang voltan dia tinggi pun, sehingga 5,000 watt. Sehingga 5,000 watt. Okey. Kemudian bila kita naikkan tinggi tu, barulah kita alirkan ke, patutnya dia masuk transformer injak turun dulu ni. Okey, ada, sorry. Okey, kita tengok yang ni 33,000 watt daripada bekalan yang tadi ni, dibekalkan 33,000 watt. Dia akan pergi kepada B1 dulu. Okey, daripada stesen jana kuasa, okey, kita patah balik tadi. Stesen jana kuasa tadi A, kan. BN ialah stesen transformer injak naik. Kemudian, bila dah kita nak bekalkan balik kepada bangunan-bangunan, sama ada rumah, pejabat, hospital, kilang ke apa ke, jadi kita akan bekalkan dia, kita akan melalui transformer injak turun dulu. Sebab apa? Voltan yang tinggi tadi, kita akan turunkan balik. Sebab apa? Kalau kata 500,000 watt tadi, masuk ke hospital, terbakar habis peralatan dekat hospital kan. Masuk kat rumah kita, habis terbakar rumah kita. Okey. Okey, jadi kita tengok dia masuk ke BT, iaitu transformer injak turun. Kemudian dia pergi ke E2. Pencawang bahagian. Okey. Kemudian, kan, slide ni ada tertinggal ni. Saya tengok. Okey, slide ni dia tertinggal ni. Kamu boleh rujuk buku teks rujuk buku teks. Okey, di mana rangkaian Great National tadi kan, daripada transformer injak naik tadi, dia akan pergi kepada rangkaian Great National sebenarnya. Kemudian dia pergi ke lapangan Swiss. Kemudian dia pergi kepada E1, pencawang masuk utama dulu. Kemudian barulah dia pergi ke pencawang bahagian. Kemudian barulah masuk ke bangunan-bangunan, kilang-kilang, pejabat-pejabat, rumah, hospital, masjid, surau apa semua tu kan, sekolah, barulah dia bekalkan. Okey, kalau kita tengok di sini, atas ni ada tulis 240 watt, yang ni 415 watt. 415 watt ni kalau kamu perasan, rumah-rumah bangunan yang menggunakan triple phase, 3 fasa, 3 fasa, di mana dia akan ada 4 wire masuk ke rumah, iaitu 3 wire hidup, 1 wire neutral.
Kalau rumah kamu hanya ada 2 wayar saja kan masuk dekat meter tu. Kalau kamu pasang dekat meter tu di luar rumah kamu, kalau yang biasa yang single phase, fasa tunggal, kamu hanya akan nampak satu wayar hidup, satu wayar neutral. Kalau kata 415 volt, 3 wayar hidup, satu wayar neutral lah. Okey, itu beza dia 415 volt dengan 240 volt. Okey. Sepatutnya slide ni dulu tadi ni. Okey, tak apalah kita tengok je. Okey, arus ulang-alik dengan voltan tinggi itu kemudiannya dialirkan melalui satu rangkaian kabel penghantaran yang dikenali sebagai rangkaian grid nasional. Sepatutnya tadi daripada transformer injak naik tadi kan, dia akan melalui inilah ni. Rangkaian grid nasional ni. Kalau kamu tengok yang ni lah yang sampai 132,000 volt, 275,000 volt tadi, sehingga 500,000 kilowatt ni. Okey, yang ni kita tengok ni, kabel penghantaran yang sebelah kanan ni arus ulang-alik pada 132,000 volt di stesen jana kuasa Tanjung Kling, Melaka, dekat Tanjung Kling, Melaka. Okey. Okey, di penghujung grid ni arus ulang-alik mengalir ke lapangan Swiss iaitu D, ni yang sebenarnya tadi. Alamak. Dia tak tersusun sikit, silap susun ni. Okey, tak apa, kita tengok je. Okey, masuk ke pencawang utama E. Okey. Lapangan Swiss ini membolehkan tenaga elektrik dihantar ke pencawang bahagian E2 yang kita tengok tadi ni. Apabila diperlukan, lapangan Swiss ini juga digunakan untuk membolehkan stesen jana kuasa dan grid yang tertentu ditutup untuk kerja penyelenggaraan tanpa memotong bekalan elektrik kepada pengguna. Jadi, tujuan dia sebenarnya, maksudnya kalau satu laluan yang kita nak selenggara, kita boleh gunakan laluan lain. Sebab itulah ini fungsi grid ni. Fungsi jana kuasa dan grid ni. Macam kita nak tutup satu yang jadi bekalan elektrik tu masih boleh sampai kat rumah kita, masih boleh sampai dekat kilang-kilang. Walaupun satu ditutup. Sebab apa? Yang lain boleh backup. Okay, sekejap cikgu cerita yang ada satu kisah dulu berlaku. Lama dah lah. Okey. Dia pencawang masuk E dan pencawang bahagian E2 arus ulang-alik dialirkan melalui satu siri transformer, iaitu injak turun. Baru kita kenakan injak turun balik. Dalam stesen transformer injak turun, voltan bagi arus ulang-alik ni diturunkan secara beransur-ansur kepada nilai voltan yang berlainan untuk dibekalkan kepada para pengguna. Iaitu kalau industri berat, kita akan bekalkan dia kepada 33,000 volt. Industri ringan 11,000 volt. Kalau rumah, pejabat, apa semua, kita hanya bekalkan 240 volt sahaja. Okey. Yang kisah cikgu nak cerita tadi ni, berkaitan dengan grid ni. Okay, dulu kita tak gunakan grid nasional. Dulu kita tak gunakan rangkaian grid nasional. Di mana kita guna asing-asing kan. Jadi, bila berlaku pincang tugas ataupun berlaku error lah pada satu-satu seksyen jana kuasa, jadi orang kawasan tu takkan dapat elektrik. Jadi, kalau kawasan-kawasan kilang kan, kawasan-kawasan kilang bila tak dapat bekalan elektrik, jadi mereka boleh rugi satu jam tu. Kalau tak ada elektrik, mereka boleh rugi beratus-ratus ribu kan. Siap-siap sejuta mereka boleh rugi. Sebab kalau kilang-kilang yang besar. Okey, jadi disebabkan itulah sekarang kita gunakan rangkaian grid nasional. Maksudnya kalau satu stesen jana kuasa tu ada masalah, stesen jana kuasa lain akan backup. Jadi kita sekarang, sebab itulah kalau kamu tengok, kalau kamu tak jaya boleh tanya tok-tok kamu dulu-dulu. Bekalan elektrik dulu-dulu sekejap-sekejap tak ada. Sekejap tak ada. Kalau hari ni elektrik nak kata tak ada tu sangat jarang kan. Kalau tak ada pun sekejap je. Bukannya lama. Okey. Rumah siapa? Rumah siapa yang ada ni wayar pencawang besar ni? Siapa rumah dia atas berdekatan rumah dia ada? Boleh respon sikit? Rumah siapa ada? Yang hampir-hampir kat rumah hangpa ada ni. Yang dalam gambar ni.
Tak ada? Semua duduk jauh daripada grid ni. Okey, kita tengok kesan pada kediaman yang lokasinya berhampiran dengan pilihan rangkaian grid nasional ni. Okey, sebenarnya dia ada kesan dia. Okey. Arus ulang-alik dengan voltan yang tinggi dialirkan melalui kabel penghantaran pada pilihan rangkaian grid nasional ni. Maksudnya, kabel ni arus voltan yang dialirkan tu tinggilah kan, sehingga 500,000 volt tadi kan. Okey, jadi medan elektromagnet yang kuat dihasilkan oleh arus ulang-alik pada voltan yang tinggi dan dapat dikesan di kawasan berhampiran dengan pilihan tersebut. Jadi gelombang ataupun medan elektromagnet yang kuat akan terhasil sebenarnya. Okey. Jadi dia boleh memberi kesan lah terhadap hasil daripada medan elektromagnet yang kuat ni sebenarnya. Okey. Kita tengok sistem pendawaian elektrik di Malaysia. Okey, di Malaysia pendawaian elektrik dia terdiri daripada dua jenis yang berbeza. Iaitu yang ni cikgu sebut tadi, fasa tunggal dan juga 3 fasa. Okey, ini ialah satu fasa. Pendawaian satu fasa hanya sesuai dan cukup stabil bagi penggunaan tenaga elektrik yang tidak melebihi 10 kilowatt. 10,000 watt. 10,000 watt, bukan watt lah. Bukan voltan, yang ni watt. 10,000 watt ataupun 50 ampere seperti di kawasan perumahan di luar bandar. Okey. Manakala pendawaian satu fasa ni hanya sesuai dan cukup stabil bagi penggunaan elektrik yang tidak melebihi 10,000 watt atau 50 seperti kawasan perumahan di luar bandar. Apa ni? Okey, sorry. Yang tadi satu fasa. Okey, 10,000 watt ataupun 50 ampere lah. Okey. Tapi pendawaian satu fasa, 3 fasa, sorry. Yang ni ayat di atas ni silap lah. Okey. Bagi pendawaian 3 fasa, dia lebih sesuai untuk penggunaan elektrik yang lebih tinggi lah. Penggunaan elektrik yang lebih tinggi seperti kilang, sekolah. Sekolah kita pun sebenarnya menggunakan 3 fasa. Kalau kamu perasan dekat surau, dekat makmal komputer, kalau kamu tengok meter dia akan ada 3 wire, iaitu RGB, red, green, RYB, sorry. RYB, red, yellow, blue. Sorry. RYB, red, yellow, blue. 3 color ni dan satu color black lah. Black tu ialah color neutral. RYB ni maksudnya tiga-tiga ni ada dia punya ni lah. Okey, kita tengok fasa 1 kan, fasa 2 dan fasa 3. Maksudnya dalam satu kitaran dia lebih kurang macam ni lah kitaran dia. Okey. Ini ialah pembekalan tenaga elektrik dan sistem pendawaian elektrik di rumah. Kita tengok sikit lagi. Dah pukul 9.53 dah lah ni. Okey. Masya-Allah, pukul 10 kita berhentilah lagi. Okey, wayar elektrik dan kabel utama disambungkan ke rumah terdiri daripada dawai hidup iaitu 240 volt dan dawai neutral 0 volt. Jadi yang orang duk terkena renjatan elektrik ni, sebenarnya wayar di rumah kamu, kalau kamu perasan, wayar di rumah ada 3 kan. Kalau kamu buka plug tu dia ada 3. Iaitu wayar hijau, wayar hitam dan juga satu lagi wayar yang berwarna lah. Okey. Jadi sebenarnya yang orang boleh terkena renjatan ni sebenarnya ialah wayar hidup, dawai hidup ni. Kalau dawai, sebab apa dawai hidup ni nampak 240 volt. Dawai neutral 0 volt, tak ada volt. Jadi yang hitam tu kalau kita tersentuh tak apa, tapi jangan sengaja pergi sentuh. Maksud cikgu kalau kata tak perasan kan, ada wayar terdedah kan, kamu tak perasan terpegang, tak apa untuk neutral. Kalau kamu pegang yang wayar hidup,
Itu yang terkena renjatan. Okey, kemudian dia akan melalui kotak fuse utama dengan satu fuse utama. Yang ni yang kalau kata elektrik tak bayar, kan? Elektrik tak bayar. TNB dia kata potong elektrik tu sebenarnya dia main kerat di sini ya. Bukan dia kerat sebenarnya, dia cabut tu. Kalau kamu perasan ada satu benda hitam, kan? Ada satu ketul hitam macam ada tempat pemegang sikit tu. Kan? Cabut yang tu lah. Cabut yang tu, sebenarnya kamu boleh pasang balik. Pasang balik. Macam mana nak pasang balik? Kamu pi kedai elektrik, pi beli, kan? Berapa ringgit je. Tapi, bila TNB mai check balik, kamu boleh didenda. Sebab apa? Mencuri elektrik tanpa kebenaran lah. Menggunakan elektrik tanpa kebenaran. Ataupun mencuri elektrik lah. Dituduh sebagai mencuri elektrik. Kalau kamu pi sambung balik. Okey. Meter elektrik, fungsi dia menyukat jumlah unit tenaga elektrik yang kita gunakan lah. Okey. Kemudian, yang ni dalam dalam rumah. Tadi luar rumah. Ni dah dalam rumah dah. Okey. Suis utama. Ni dalam kotak yang ada itulah bila kilat jatuh tu, kan? Itulah. Okey. Disebut sebagai kotak pengguna dan kotak fuse. Bahasa kampung ni dia panggil kotak apa? Kotak apa bahasa kampung dia? Okey. Suis utama mengawal jumlah arus yang mengalir melalui litar dalam rumah. Okey. Kemudian kita ada sistem keselamatan yang pertama. Sistem keselamatan yang pertama iaitu bukan yang pertama lah, yang kedua. Yang pertama tadi sebenarnya fuse kat luar tadi. Fuse kat luar tadi itu keselamatan yang pertama. Ini ialah lapisan kedua punya keselamatan. Okey, iaitu ELCB, Earth Leakage Circuit Breaker, iaitu memutuskan litar apabila arus berlebihan mengalir melaluinya. Ni yang duk jentat tu, sebab tu kalau kilat, sebab apa? Dalam kilat tu ada voltan yang sangat tinggi kan. Jadi bila dia kesan, ada voltan yang berlebihan, dia akan jentatlah, dia akan putuskan bekalan supaya peralatan elektrik dalam rumah kita selamat kan. Okey. Kemudian baru dia pergi kepada MCB, pemutus litar kenit, iaitu miniatur circuit breaker. Fungsi dia ialah mengasingkan litar akhir ke bahagian lain peralatan elektrik. Contohnya di sini 5 ampere saja. 5 ampere ni penggunaan peralatan elektrik yang tak kuat lah, kan, macam lampu, kipas apa macam tu. Kemudian 15 ampere dia pergi kepada litar pemanas. 30 ampere dia pergi kepada litar aircon lah, alat penghawa dingin apa semua tu. Dia pergi 30 ampere. Sebab apa? Sebab penggunaan elektrik dia lebih tinggi. Dan 30 ampere lagi dia pergi kepada plug ni. Plug-plug dekat rumah kita tu. Tapi sebenarnya kalau standard orang guna ini ialah 20 amp sajalah. 20 amp saja sebenarnya. Dalam reality dia orang guna 20 amp saja untuk plug. Sebab apa? Kita nak bagi ada clearance sikit lah. Okey. Kemudian dawai bumi. Dawai bumi ni sebenarnya dia ni nampak tak kotak hitam ni. Setiap rumah orang ada kan. Selalu dia duduk di bawah meter je, dekat dengan meter. Kalau kamu buka tu selalu ada apa lah ni? Ada katak kan. Selalu kalau kat kampung-kampung buka ni ada katak. Katak cukup suka duduk lah ni kan. Okey. Okey, jadi kalau kamu tengok ini ialah wayar bumi ya. Di mana di sini ni kalau kamu tengok sikit ni sebenarnya dia satu batang rod tembaga yang ditanam ke dalam bumi ni. Dia ada rod tembaga dia lah. Yang ditanam dalam bumi sebenarnya. Okey, iaitu untuk mengalirkan arus elektrik ke dalam bumi. Okey, kita tengok sikit lagi sebelum kita hentikan kita tangguh malam ni. Okey. Litar pencahayaan daripada dawai hidup dan dawai neutral. Litar pencahayaan. Ini suis dua hala. Ini suis biasalah. Suis dua hala ni maksudnya kalau rumah siapa duduk rumah taman. Bukan rumah taman lah. Kamu tengok dekat sekolah kan. Kamu on suis sebelah hujung sini. Hujung sana pun kamu boleh on dan off dia juga kan. Itu menggunakan suis dua
Alah, kalau siapa yang duduk rumah taman, rumah 2 tingkat, dekat lampu tangga tu selalunya kan orang di atas pun boleh on, off, orang di bawah pun boleh kontrol juga lampu tu kan. Kalau rumah taman juga kadang lampu bilik air yang dikongsi tu. Selalunya rumah taman dia ada 2 bilik, 1 bilik air yang dikongsi di tengah-tengah. Jadi kiri kanan tu kamu boleh kontrol lampu dia kan. Bilik sana boleh kontrol, bilik ni pun boleh kontrol lampu bilik air tu. Itu menggunakan switch 2. Alah lah. Okey, yang ni ialah litar kuasa daripada dawai hidup, dawai neutral dan dawai bumi. Jadi ini ialah plug lah. Ada litar kuasa ni maksudnya plug di rumah kamu tu, soket tu. Okey. Ah, banyak lagi tak? Sekejap tengok. Okey, nanti jangan live lagi lah. Cikgu nak screenshot kehadiran dulu. Okey. Nanti tolong ingatkan cikgu kita sambung ke Palam. Palam 3 pin dan juga 2 pin. Okey. Jangan live lagi lah. Sekejap, lagi kita ada penutup sikit. Okey. Okey, cikgu nak check dulu. Ain Kristina, Suhaimi, Farhana, Ifah, Safwan, Izham, Afrina, Farhanis, Aliah, Nurul Ifah dan Syazwani. Okey. Nanti cikgu akan bubuh kehadiran dalam grup. Tolong isilah. Okey, tolong isi untuk kehadiran malam ni, untuk kehadiran online. Okey. Jadi kita tangguhkan di sini pada malam ni. Okey, terima kasih sebab hadir dalam kita punya kelas lah. Walaupun buat malam, tapi alhamdulillah dapat hadir. Tahniahlah pada yang hadir ni. Okey, jadi kita tangguhkan malam ni dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Okey, terima kasih semua sebab hadir. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.